Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid? Ustaz harap kamu semua sihat dan sentiasa dalam keadaan yang baik di rumah. Jaga diri. Okey, hari ini kita sambung lagi pengajaran kita pendidikan Islam untuk program pendidikan khas integrasi PPKI masalah pembelajaran PDPR 2021. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah maksud bersuci daripada hadas kecil. Maksud bersuci daripada hadas kecil. Ni hadas kecil. Okey, boleh? Hadas, ingat hadas kecil. Okey. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita, jom kita sama-sama tadah tangan, mohon pada Allah, mohon doa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita dah mohon pada Allah supaya kita belajar hari ini rasa tenang dan jiwa kita akan dapat pelajaran pada hari ini. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar standard kandungan 4.1, bersuci daripada hadas kecil. Bersuci daripada hadas kecil. Standard pembelajaran kita hari ini 4.1.1, menyatakan maksud hadas kecil. Hari ini kita fokus maksud hadas kecil tu. Apa itu hadas kecil? Kenapa ada hadas kecil? Apa benda hadas kecil tu? Okey, lepas ni kita akan tahu. Bila kita tahu, kita kena buat. Okey, faham? Okey, maksud hadas kecil. Hadas kecil ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Ustaz ulang lagi sekali. Hadas kecil ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Kalau kita ada hadas kecil, kalau kita tak bersihkan, kita tak nak sucikan diri kita daripada hadas kecil, kalau kita solat pun tidak sah, kalau kita tawaf pun tidak sah, kalau kita sentuh Al-Quran pun tak boleh. Seelok-eloknya kita sucikan diri kita. Macam mana? Nanti kita akan belajar. Okey, hadas kecil sahnya solat. Ni solat. Contoh solat. Kalau kita ada hadas kecil, solat kita tak sah. Macam mana kita nak sucikan? Kita bersihkan diri kita, lepas tu kita berwudu. Yang kedua, tawaf. Ni tawaf. Yang ni Kaabah. Ni semua orang-orang Islam yang tawaf, pusing Kaabah ni. Dekat mana Kaabah ni? Dekat Mekah. Dekat Mekah, orang menunaikan umrah ataupun haji. Ada fardu tawaf, kena pusing keliling Kaabah. Ni pun kena sucikan diri daripada hadas kecil. Kalau tidak, tak sah kita punya tawaf. Okey, yang ketiga Al-Quran. Nak baca Al-Quran ni, ayat-ayat suci Al-Quran ni Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Kita nak baca dia, kita kena suci. Kita nak sentuh dia pun kita kena suci. Macam mana nak sucikan diri kita? Berwuduk. Okey, boleh? Yang penting bila kita buang hadas kecil, ataupun kita berada dalam hadas kecil, kita kena sucikan diri terlebih dahulu sebelum kita nak buat perkara-perkara ibadah. Okey, contoh-contoh hadas kecil. Ni contoh-contoh
yang Ustaz bagi. Okey, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Apa itu kubul dan dubur? Kubul dan dubur. Kubul ni tempat keluar air kencing. Dubur ni tempat keluar air besar. Ni kubul keluar air kencing, dubur keluar najis air besar. Macam mana nak sucikan? Kita cucilah. Cuci guna air sehingga bersih. Kita yakin bersih sehingga hilang apa? Bau, warna dan rasa. Dekat anggota kita, anggota kemaluan kita tu, pastikan hilang bau, warna dan rasa. Rasa macam mana? Bukan ambil najis tu kita rasa. Rasa tu kita rasa guna hati kita. Aku rasa dah bersih dah ni. Itu maksud rasa. Pastikan hilang bau, warna dan rasa. Kubul dan dubur. Keluar angin dari dubur. Apa dia? Kentut. Kalau kita berwuduk, kalau kita kentut, kita kena ulang ambil wuduk semula. Ataupun menyentuh kemaluan atau dubur. Kita sentuh kemaluan atau dubur. Kita kena sucikan diri kita. Macam mana? Basuh tangan, sabun. Lepas tu barulah kita sucikan dengan mengambil wuduk. Ni contoh-contoh, antara contoh hadas-hadas kecil. Nak bagi kamu faham, yang ni adalah contoh-contoh hadas kecil. Benda yang paling utama sekali kalau keluar air kencing, kalau keluar air besar ni, pastikan kita sucikan, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kena hilang bau, warna dan rasa. Okey, cara menyucikan hadas kecil. Yang ni Ustaz tunjukkan. Cara pertama adalah berwuduk. Selepas kita dah buang air, kita dah kita dah lakukan hadas kecil tadi, macam contoh-contoh tadi. Pengakhiran dia kita nak buat macam mana? Kita berwuduk. Yang pertama berwuduk. Yang kedua tayamum. Tayamum ni apa dia? Tayamum ni kita guna kalau tidak ada air untuk kita berwuduk. Sekiranya air itu tidak ada, barulah kita tayamum. Tapi kalau ada air, cukup untuk berwuduk, kita kena berwuduk. Okey, untuk cara menyucikan hadas kecil ni, berwuduk dan tayamum ni, nanti kita akan belajar untuk kelas yang akan datang. Ni Ustaz bagi tahu dulu cara dia, mesti berwuduk ataupun tayamum. Tayamum ni kita guna sekiranya ketiadaan air ataupun ada air, tapi air itu cukup untuk keperluan kita minum. Faham? Untuk kehidupan kita. Kalau cukup untuk orang kata meneruskan kehidupan semasa ketiadaan air, boleh kita tayamum sebab air tak cukup. Cukup untuk minum. Minum pun sikit-sikit. Itu kita boleh tayamum. Tapi kalau air tak ada terus, macam contoh orang buat kerja pipe, air tak ada, kita boleh tayamum. Tapi kita kena cari dulu air untuk berwuduk. Kalau kita tak jumpa air, baru kita boleh tayamum. Sebab tu tayamum ni cara kedua. Yang pertama, yang paling penting sekali, mesti berwuduk. Okey, nanti kita akan belajar macam mana berwuduk, macam mana tayamum. Okey, untuk latihan pagi ni, baca maksud hadas kecil dan fahamkan. Ustaz harap apa yang Ustaz terangkan pagi ni, kamu semua faham. Kamu ambil tahu. Sebab apa? Sebab benda ni kita akan alami seharian. Kita buat dalam kehidupan. Macam mana kita jaga diri kita daripada kekotoran, untuk kita beribadah. Kalau kita tak jaga diri kita daripada kekotoran, kita ibadah pun Allah tak terima sebab kita dalam keadaan yang kotor. Kita mesti dalam keadaan yang bersih. Baru kita boleh menunaikan ibadah. Kita bersihkan diri, baru kita berwuduk. Okey, lepas tu kamu buat latihan dalam buku aktiviti, muka surat 39. Ni muka surat ni. Senang je.
Dia suruh lengkapkan ikut gambar. Hadas kecil ialah perkara yang menghalang daripada gambar pertama ni sahnya solat. Gambar kedua ni menyentuh Al-Quran. Gambar ketiga tawaf. Okey, mudah je. Mudah. Lepas tu ustaz nak kalau kamu ada masa, kamu boleh warnakan ni. Dia nampak kemas. Tapi yang paling penting fahamkan apa yang ustaz ajar pagi ni. Sebab apa? Sebab benda ni kita akan guna dalam kehidupan. Bila kita guna dalam kehidupan, kita jadi orang yang bersih di sisi Allah dan manusia, insya-Allah. Yang ni buku latihan muka surat 39. Bersuci daripada hadas kecil. Okey, untuk minggu ni itu sajalah kelas ustaz untuk minggu ni. Kita akan berjumpa lagi untuk kelas seterusnya dengan tajuk seterusnya. Ustaz harap apa yang ustaz ajar hari ni kamu faham. Kalau tak faham, boleh tanya ustaz. Tapi ustaz harap kamu fahamlah. Mudah. Tajuk hari ni mudah. Kita nak fahamkan atau kita nak fahamkan maksud hadas kecil. Kenapa hadas kecil tu terjadi? Bila kita dah tahu, kita tahu cara untuk sucikan diri kita. Kita bersihkan diri. Barulah kita berwuduk. Okey, sekian saja kelas untuk pagi ni. Ustaz harap kamu kuasai pelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.